Pelik, umum kenaikan gaji pun pembangkang serang. KJ ingatkan Najib, jangan lupa bayar kompaun. Ini niat sebenar kenapa Rafizi ingin kembali semula dalam politik. Terkejut, tiba-tiba Mak Sabu ugut kerajaan di Dewan Rakyat. Tuan Ibrahim dakwa belum ada pihak bubarkan Muafakat Nasional. Kerana isu gaji minima pun walaupun kita alu-alukan, terkejut juga diumum semasa Perhimpunan Agung UMNO. Saya rasa that's unprecedented. Selalunya Perdana Menteri dia ambil keputusan dalam you are Prime Minister for all of Malaysia, bukan hanya parti masing-masing. Jadi sementara kita sambut baik, tapi kita kena ingat isu 1,500 diwar-warkan sebelum pandemik menyerang ataupun menghimpit semua kita. Dan purata gaji bulanan yang diterima oleh pekerja Malaysia berkurang. Seorang ahli parlimen PKR menempelak Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob kerana mengumumkan pelaksanaan kadar baru gaji minimum RM1,500 pada Perhimpunan Agung UMNO. Nurul Izzah Anwar Pakatan Harapan Permatang Pauh berkata beliau terkejut dengan tindakan Ismail itu kerana ini julung kali Perdana Menteri membuat pengumuman dasar utama kerajaan dalam acara parti politik. Anda adalah Perdana Menteri untuk semua rakyat Malaysia, bukan hanya parti masing-masing. Jadi, sementara kita sambut baik, tapi kita kena ingat isu RM1,500 diuar-uarkan sebelum pandemik menyerang ataupun menghimpit kita semua. Katanya ketika membahaskan rang undang-undang kerja pindaan 2021 di Dewan Rakyat, Izzah berkata semakan gaji minimum sepatutnya dilakukan setiap 2 tahun berdasarkan Akta Majlis Perundangan Gaji Negara 2011 Akta 732. Ia permulaan yang baik tapi ia relevan mungkin untuk 4 tahun lalu dan saya bukan mengatakan kita tidak ambil kira keperluan majikan, tapi kena adil. Kalau ikut keperluan sekarang sepatutnya lebih tinggi dan ini berkait kepada pindaan, katanya. Ismail dalam ucapan penggulungan PAU 2021 mengumumkan kadar gaji minimum baru RM1,500 akan berkuat kuasa mulai 1 Mei ini. Katanya kenaikan daripada kadar gaji minimum semasa RM1,200 itu hanya membabitkan syarikat besar dalam sekitar swasta yang mempunyai 5 pekerja atau lebih dan tidak membabitkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengenakan kompaun terhadap Lim Kit Siang. Penjelasan tersebut dibuat oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin selepas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mempersoalkan mengapa Kit Siang tidak dikenakan kompaun selepas melanggar prosedur operasi standard SOP. Dalam ciapan sama di Twitter, Khairy Jamaluddin meminta Najib supaya menjelaskan satu kompaun yang dikenakan terhadap beliau berikutan melanggar SOP semasa pilihan raya negeri Johor. Ahli Parlimen pekan itu turut diminta untuk menerima 4 lagi kompaun atas kesalahan yang sama. Kompaun sudah dikeluarkan kepada Lim Kit Siang. KKM juga harap Najib Razak bayar satu kompaun yang dikeluarkan semasa PRN Johor yang masih belum settle. KKM juga harap Najib Razak menerima 4 lagi kompaun yang dihantar melalui pos daftar yang pegawai Datuk Seri enggan terima sebelum ini, kata KJ. Najib dalam media sosialnya mempersoalkan mengapa KKM tidak mendenda Kit Siang kerana melanggar SOP. Kit Siang didapati berpelukan dengan ahli-ahli parti dan pemimpin Pakatan Harapan dalam Kongres DAP. Najib membuat komen tersebut selepas Kit Siang dan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjadi tetamu Kongres itu dijangkiti wabak penyakit berbahaya. Najib dalam komennya turut memetik nama Khairy Jamaluddin yang telah menyamanya beberapa kali kerana melanggar SOP. Kenapa pula artis anugerah juara lagu boleh disaman kerana berpeluk tapi Kementerian Kesihatan Malaysia tak saman DAP? Saya tak berniat jahat, tapi geng inilah yang paling seronok tuduh saya langgar SOP sehingga Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin saman saya banyak kali. Lebih elok juga ahli-ahli Parlimen DAP yang berpeluk dengan Kit Siang kuarantin ke diri dan jangan datang Parlimen. Silap-silap seluruh dewan dijangkiti mereka. Apapun, saya juga doakan kesemua mereka selamat daripada dijangkiti, katanya di Facebook. Media sebelum ini melaporkan Khairy Jamaluddin memaklumkan bekas Perdana Menteri Najib telah dikenakan kompaun atas kesalahan tidak mematuhi prosedur SOP ketika siri kempen di PRN Johor. Namun menurut Khairy, pegawai Najib bertindak enggan menerima kertas kompaun tersebut.
Kira-kira seminggu selepas mengumumkan langkah kembali ke arena politik, Naib Presiden PKR Rafizi Ramli mensasarkan bekas Perdana Menteri yang juga bekas Presiden UMNO Najib Razak. Dalam satu kenyataan, Rafizi menolak gesaan Ahli Parlimen pekan itu agar kerajaan melalui Petronas atau Khazanah Nasional menyelamatkan Sapura Energy Berhad yang kini berdepan risiko muflis. Kata Rafizi, Najib memberi alasan bahawa rakyat akan kerugian besar jika Sapura tidak diselamatkan. Sementara saya simpati dengan nasib kaki tangan Sapura yang berhadapan masa depan tidak menentu membelanjakan berbilion wang ringgit kepada beberapa kerat syarikat korporat dalam keadaan semua perniagaan dan semua pekerja di segenap peringkat. Menghadapi kesusahan adalah tidak adil. Lebih-lebih lagi apabila sejumlah wang yang besar melebihi berbilion-bilion ringgit telah pun disuntik ke dalam Sapura sejak lebih sedekat yang lalu. Walaupun terus diberi suntikan wang rakyat, Sapura terus mengalami masalah keuangan pada kala harga minyak mentah berada pada paras yang tinggi, berbeza dengan syarikat minyak lain yang mendapat durian runtuh apabila harga minyak mentah dunia naik, kata Rafizi. Najib menyarankan kerajaan memberi pinjaman faedah mudah atau jaminan pinjaman kepada Sapura Energy bagi menyelesaikan masalah aliran tunai seperti dilakukan Kerajaan Barisan Nasional untuk menyelamatkan Proton. Mengambil contoh bagaimana Petronas menyelamatkan syarikat MISC pada 1998, Najib turut mencadangkan kerajaan mengarahkan Petronas atau Khazanah Nasional mengambil pemilikan Sapura Energy daripada PNB. Najib berkata, jika Sapura Energy muflis, beberapa kesan buruk akan berlaku, antaranya pelabur ASB, PNB, KWSP dan lain-lain tabung simpanan rakyat berdepan kerugian selain hampir 10,000 pekerjaan bergaji tinggi akan hilang. Mengulas lanjut, Rafizi berkata, sekiranya gesaan Najib itu diberi perhatian, wang rakyat akan terus diperuntukkan untuk membela segelintir golongan elit. Sedangkan semasa golongan elit ini bermewah hasil dari pembiayaan wang rakyat, mereka tidak perlu memikirkan tanggungjawab mereka memberi pulangan pelaburan yang baik kepada rakyat, katanya. Menurut Rafizi, dia akan terus memantau isu itu dan membentangkan angka-angka yang diperlukan untuk mengingatkan rakyat supaya tidak terpedaya sekali lagi dengan idea pengurusan ekonomi Najib. Saya menunggu sama ada beliau akan membalas kenyataan saya ini seperti mana beliau begitu gairah menjawab semua isu di media sosialnya selama ini. Sekembalinya saya ke arena politik, insya-Allah setiap idea songsang daripada Datuk Seri Najib Tun Razak akan menerima maklum balas daripada saya, katanya. Muhammad Sabu Amanah Kota Raja menggesa kerajaan membentangkan segera rang undang-undang anti lompat parti di Parlimen atau beliau dan ahli Parlimen pembangkang akan turun mendesak ke jalan raya. Beliau berkata ini kerana kerajaan seperti tidak mempedulikan suara rakyat sekiranya tiada gesaan seperti ribuan rakyat turun ke jalan raya. Akta anti lompat parti mesti disegerakan. Kalau tidak ada akta anti lompat parti ini, bagaimana nak praktikkan parlimen demokrasi yang subur? Inilah jadi halangan terbesar sekarang ini. Kalaulah akta anti lompat parti tak dibentangkan sekarang ini atau dalam sidang khas parlimen, saya dan rakan-rakan barangkali akan kembali ke jalan raya untuk mendesak. Sebab kita lihat cakap melalui parlimen, ia tidak dipedulikan. Barangkali di mahu ratusan ribu rakyat berada di jalan raya, barulah mahu dengar suara rakyat. Katanya ketika membahaskan rang undang-undang perbekalan tambahan 2021-2022. Menteri Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, jemaah menteri memutuskan RUU itu masih memerlukan penelitian lanjut bagi memastikan pindahan itu mendapat sokongan di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Muhammad atau dikenali sebagai Mat Sabu berkata, ini adalah amaran terakhir daripadanya berhubung gesaan itu. Beliau berkata ini kerana selepas langkah syaratan, banyak pembaziran dilihat berlaku dalam pelaksanaan siri pilihan raya negeri. Daripada Sabah, PRN dipaksakan menelan 130 juta ringgit, PRN Melaka memakan 45 juta ringgit dan PRN Johor memakan 96 juta ringgit. Artinya, PRN dipaksakan lebih-lebih lagi. Musim wabak penyakit berbahaya menelan jumlah besar peruntukan. Ini hasil daripada langkah syaratan. Sebab itu, perlu disegerakan. Jangan main-main, katanya. Belum ada mana-mana pihak sama ada UMNO maupun PAS yang mengisytiharkan pembubaran Muafakat Nasional atau keluar daripada muafakat itu, kata Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan Ibrahim yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air berkata, perbincangan di peringkat tertinggi antara kedua-dua parti berkenaan status Muafakat Nasional juga masih belum diadakan setakat ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian dan penyerahan projek pembinaan loji rawatan kumbahan serantau batu berendam di Melaka, mengulas mengenai kenyataan seorang perwakilan UMNO Kelantan dalam Perhimpunan Agong UMNO 2021 yang menganggap UMNO tidak boleh bekerjasama dengan PAS selagi 3 pemimpin PAS masih memimpin parti itu.
Tuan Ibrahim berkata, ia hak PAS untuk mengekal atau menyingkirkan mana-mana pemimpinnya. Katanya parti lain tidak perlu campur tangan dalam pentadbiran PAS. Perwakilan UMNO Kelantan Zawawi Osman dalam PAU sebelum ini menyatakan UMNO tidak boleh bekerjasama dengan PAS selagi Presiden PAS Abdul Hadi Awang, Naib Presiden Muhammad Aman Nik Abdullah dan Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat Muhammad Sanusi Matno masih memimpin parti itu.